Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya menjelaskan buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bida'ah. Kita sekarang masih lagi dalam bab adab berzikir bahagian ketiga, di mana kita akan membaca hadis yang menjadi dalil ketiga tentang adab berzikir. Sebelum itu, sedikit ulang kaji tentang beberapa adab yang telah kita pelajari sebelum ini. Adab yang pertama ialah zikir ini dilakukan dalam diri sendiri secara berseorangan. Ia bukanlah secara berjamaah, yang ini secara serentak, beramai-ramai dan serentak ni bahasa Inggeris sebut unison, secara beramai-ramai. Itu yang pertama. Yang kedua, zikir ini dilakukan dengan menghadirkan perasaan merendah diri, perasaan takut. Kerana yang kita sebut-sebutkan itu, yang kita ingat-ingatkan itu adalah nama-nama dan atau sifat-sifat Allah SWT yang maha besar lagi maha agung. Kita bukan sedang sebut nama ahli keluarga, kita bukan sedang ingat saudara mara ataupun rakan kerja, tetapi sedang mengingati, sedang menyebut Allah SWT yang maha besar lagi maha agung. Bahkan dengan zikir itu sendiri, antara ciri orang yang beriman ialah menggeletar hatinya, ya. Yang ini berdasarkan ayat kedua surah An-Anfal. Dan adab yang ketiga pula ialah zikir ini ialah secara perlahan, bukan secara kuat. Apatah lagi pada zaman sekarang ini, kuat tu bukan sekadar jahar dengan mulut, tetapi dengan menggunakan mikrofon dan pembesar suara pula, ya. Jadi zikir itu adalah secara perlahan, melainkan terdapat petunjuk daripada Rasulullah SAW bahawa zikir itu dalam lafaz tertentu atau suasana tertentu ia dilaksanakan secara kuat. Contohnya takbir hari raya. Jadi adab pertama, kedua, ketiga ini adalah daripada surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 205. Kemudian kita juga telah pelajari adab yang keempat daripada hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa zikir ini, meskipun kita ingin menaikkan semangat ataupun kita dalam satu suasana ingin memberi motivasi kepada diri sendiri atau kumpulan ke apa, ia tetap secara perlahan, bukannya secara kuat takbir, tidak, ia tetap secara perlahan. Kalau ingin menaikkan semangat, ingin memberi motivasi, buatlah cara lain, tetapi jangan memperalatkan, jangan mempergunakan zikir untuk tujuan tersebut. Ini kita pelajari daripada hadis sahih Al-Bukhari tentang pasukan umat Islam ketika perang Khaybar atau sedang menuju ke arah perang Khaybar. Mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rasulullah kata, keep it to yourself. Kamu bukanlah menyeru, bukanlah menyeru Allah yang peka ataupun ghaib, tetapi menyeru Allah yang maha mendengar lagi qarib, dekat dan bersama dengan kalian, bersama dari sudut ilmu dan pengetahuan. Baik, sekarang kita akan teruskan kepada dalil yang ketiga. Ia merujuk kepada hadis daripada Sahih Muslim, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadis nombor 4869 atau penomboran lain hadis nombor 2701. Ia daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang ini ketika Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadis ini seterusnya saya akan sebut sebagai hadis Muawiyah, ya. Apabila beliau bertemu dengan sekumpulan para tabi'in. Para tabi'in ni adalah generasi yang mempelajari Islam daripada para sahabat, ya. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, ia seperti berikut. Saya baca terjemahannya. Muawiyah bin Abu Sufyan keluar ke arah satu halaqah. Halaqah ni berarti beberapa orang yang duduk dalam satu circle. Mungkin kalau nak kata circle tu 5 orang, 7 orang, 10 orang, 15 pun boleh, tapi they make a circle di dalam masjid. Lalu bertanya, apakah yang menyebabkan kalian duduk dalam halaqah ini? Mereka menjawab, qalu jalasna nazkurullah, kami duduk kerana kami berzikir kepada Allah. Muawiyah bertanya, demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kalian duduk dalam halaqah ini, melainkan
Muka surat seterusnya, melainkan kerana itu mereka menjawab, demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk dalam halakah ini melainkan kerana itu, melainkan mereka memang berzikir kepada Allah. Maka Muawiyah pun menjelaskan kenapa dia bertanya. Muawiyah berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah kerana aku menunduh kalian berdusta. Tidak ada seorang pun yang memiliki kedudukan seperti aku di sisi Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis yang lebih sedikit berbanding aku, ya. Maksudnya para sahabat ni banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Cuma Muawiyah, beliau meriwayatkan hanya sedikit hadis, dan inilah salah satu hadis yang beliau riwayatkan, yang beliau bakal sampaikan, ya. Okay. Lalu beliau menerangkan, sesungguhnya wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar, maknanya keluar dari rumahnya menuju ke satu halaqah dari kalangan para sahabatnya, lalu bertanya, ma ajlasakum, apakah yang menyebabkan kalian duduk dalam halaqah tersebut? Okey. Para sahabat tu menjawab, qalu jalasna nazkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alaina. Para sahabat menjawab, kami duduk kerana kami berzikir kepada Allah, kami memujinya atas hidayah dan kurniaan Islam ke atas kami. Demikian para sahabat, ya. Kita berapa ramai agaknya, ya, termasuk diri saya, berapa ramai antara kita ni yang berzikir sambil tu kita memuji Allah atas hidayah yang Allah memberikan kepada kita, atas nikmat, atas kurniaan Islam yang Allah kurniakan ke atas kita, kan? Okey, tak apa. Rasulullah bertanya, demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kalian duduk dalam halaqah ini melainkan kerana itu. Para sahabat menjawab, qalu wallahi ma ajalasna illa zaka. Demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk, yakni dalam halaqah ini, melainkan kerana itu. Maka Rasulullah bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah kerana aku menuduh kalian berdusta. Akan tetapi Jibril telah mendatangiku lalu mengkhabarkan kepadaku bahawa Allah Azza wa Jalla membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Demikian hadis daripada Sahih Muslim, ya. Nombor 4869. Penomboran lain nombor 2701. Okey. Kepada para penonton yang mungkin tak ada buku ni, belum baca, agak-agaknya lah saya bagi kuis mudah. Apakah adab zikir yang dapat kita belajar daripada hadis ni? Kalau kita baca sekali imbas, macam biasa je dia orang duduk dalam satu halaqah, dia orang berzikir, okey lah. Apa adabnya lah tu, kan? Okey, ada dua adab yang dapat kita pelajari. Maka sekarang, tadi saya telah ulang kaji adab pertama, kedua, ketiga, keempat. Sekarang adab kelima. Adab kelima, bahawa hadis Muawiyah ini menjadi dalil bahawa meskipun zikir dilakukan dalam satu kumpulan atau majlis, atau disebut sebagai majlis zikir, sebab nanti selepas ini kita akan menganalisa pula dalil-dalil, ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang dijadikan dalil, yang jadikan hujah oleh mereka yang berzikir secara berjamaah, secara kuat, secara serentak, secara unison. Kita akan analisa. Tapi di sini menjadi dalil, dalam hadis yang baru kita baca ni, menjadi dalil bahawa meskipun zikir itu dilakukan dalam satu kumpulan, atas satu majlis atau satu majlis zikir, ia tetap dilakukan secara perlahan, sir. Ini kerana seandainya halaqah dalam hadis Muawiyah yang kita baru baca ini secara kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun apa lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, secara kuat,
Okey, sudah tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendengarnya dari jauh dan mengetahui bahawa mereka sedang berzikir. Kan kita baca tadi hadis, Rasulullah keluar menemui satu halakah di kalangan para sahabat, lalu Rasulullah pergi dan bertanya kan, apakah yang menyebabkan kalian duduk dalam halakah ni? Seandainya mereka sedang berzikir secara kuat, Rasulullah kan tahulah mereka secara berzikir. Maka Rasulullah tidak akan bertanya, apakah yang menyebabkan kalian duduk dalam halaqah ini? Sebaliknya akan bertanya, apakah yang menyebabkan kalian zikir? Maknanya Rasulullah tahu mereka sedang berzikir. Rasulullah akan bertanya, apakah yang menyebabkan kalian berzikir? Jadi poin penting di sini dalam adab kelima, meskipun dalam satu kumpulan, meskipun dalam satu majlis, zikir tetap secara perlahan, bukan secara kuat. Sebab kalau dalam satu kumpulan ni ramai-ramai lah, serentak lah kita sama-sama lah. Tidak, ia tetap secara perlahan. Ingat, kalau zikir itu secara kuat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui tentangnya dan baginda tidak akan tanya apakah yang menyebabkan kalian duduk dalam halaqah ini. Sebaliknya akan bertanya, apakah yang menyebabkan kalian berzikir? Maknanya Rasulullah tahu mereka sedang berzikir, tapi zikir kenapa? Lalu mereka katalah zikir kerana mengingati hidayah Allah, mensyukuri hidayah Allah, mensyukuri nikmat Allah, apa kan? Okey. Adab yang keenam, hadis Muawiyah ini juga menjadi dalil bahawa zikir dilaksanakan tanpa menggoyang-goyangkan badan mahupun kepala. Ini kerana seandainya para sahabat dalam halaqah tersebut sedang berzikir sambil menggoyangkan badan atau kepala, seperti mana yang lazim dilakukan oleh orang yang suka menggoyangkan badan ketika berzikir, nescaya Rasulullah tidak akan tanya, apakah yang menyebabkan kalian duduk dalam halaqah ini? Rasulullah tidak akan bertanya sedemikian kerana baginda dari jauh akan dapat mengenal pasti mereka sedang berzikir berdasarkan goyangan ataupun gerakan badan, kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Meskipun katakan tak dengar, tapi bila tengok katakanlah halaqah tu 10 orang, semua 10 orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti yang biasa orang kita buat, kan? Daripada jauh Rasulullah akan tahu mereka sedang berzikir. Atau sekarang dalam kita tengok dalam YouTube ni macam-macam gerak badan dekat. Ada yang buat jadi dia orang duduk halaqah ramai-ramai, lepas tu ada yang buat macam bunga mengucuk mengembang dan sebagainya, kan? Jadi seandainya mereka sedang menggoyang-goyangkan badan ketika berzikir, Rasulullah akan tahu. Jadi tak adalah nak tanya apa yang kalian sedang buat, sebab dah tahu sedang berzikir, kan? Jadi Rasulullah tidak akan bertanya sedemikian kerana baginda dari jauh akan dapat mengenal pasti mereka sedang berzikir berdasarkan goyangan atau gerak badan. Maka adab keenam daripada hadis Muawiyah ini ialah zikir ini tanpa menggoyang-goyangkan badan. Meskipun orang kata secara tak sengaja, tak, you can control. Sebab saya tahu saya sendiri dulu zikir goyang badan, sebab itu saya ingat cara yang betul. Ataupun kita kata secara bawah sedar, kan? Tapi bila dah tahu bahawa itu bukan caranya, saya melatih diri untuk berzikir tanpa goyang-goyang. Dan sekarang ini Alhamdulillah tak goyang, boleh duduk diam steady saja. Yang goyang-goyang ni orang Yahudi. Bila mereka ada satu dinding dekat Baitul Maqdis tu yang mereka duk menghayung-hayungkan. Cuma mereka menghayung ke depan belakang, ke depan belakang, ke depan belakang. Kita orang Islam kanan kiri kanan kiri, sama lah, ikut dia orang lah juga. Tapi yang penting berdasarkan adab keenam ini, zikir ialah tanpa menggoyang-goyangkan baik badan mahupun kepala. Saya lupa apa nama dinding tu. Ada satu dinding khas di mana orang-orang Yahudi, mereka dengan pakaian hitam, dengan topi hitam mereka itu, mereka apa tah nama wall tu, saya tak ingat saat ni, Siapa yang ingat, dia tahu lah tu. Okey, mereka ke depan gitu. Kita tak payah, kita boleh steady sebab kita ni berzikir dalam suasana merendah diri, dalam suasana perasaan yang takut, dalam suasana hati yang menggetar. Engkau dah ingat apa kau hadir konsert Iron Maiden ke macam tu? Konsert Metallica ke macam tu? Kalau konsert heavy metal dia orang panggil apa? Headbanger ke? Kan? Itu ke? Tak, kita sedang mengingati Allah, kita sedang sebut-sebut nama Allah, sifat Allah. Kita bukan sedang hadir konsert Iron Maiden. Saya bukan suruh hadir konsert black metal apa semua tu, tak.
Tapi bila kita tengok orang yang menghadiri konsert black metal dengan goreng gitar apa semua tu kan, cara dia orang goyang kepala, apa beza dengan orang Islam sekarang ni yang berzikir? Kan? Marah pula nanti orang dengar kan. Jadi tuan-tuan dan puan, berzikir itu ialah tanpa menggoyang-goyangkan badan berdasarkan hadis Muawiyah yang baru kita baca ya. Sekali lagi diulangi, seandainya mereka sedang berzikir secara kuat, daripada jauh Rasulullah SAW akan mengetahui mereka sedang berzikir. Atau mungkin suara sederhana, suara perlahan tetapi menggoyang-goyangkan badan, Rasulullah akan tahu mereka sedang berzikir sehingga tidak perlu bertanya demikian. Inilah juga yang dilaksanakan oleh para tabi'in selepas kewafatan Rasulullah SAW, sehingga ditanya oleh Muawiyah, apakah yang menyebabkan kalian duduk dalam halakah ni? Menunjukkan generasi sahabat pun tidak berzikir begitu, generasi tabi'in pun tidak berzikir seperti itu ya. Dalam sebuah hadis lain riwayat Abu Daud, tak silap saya, Rasulullah SAW ni kalau duduk sampai-sampai sahabat cerita seolah-olah burung pun boleh datang hinggap sebentar, sebab burung akan hinggap. Mereka ni betul-betul tak gerak. Hadis tu ada dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Mereka ni punya steady bila duduk berzikir tu, sampai-sampai burung pun boleh datang bertenggek, sebab punyalah steady. Kalau goyang-goyang, burung tak adalah nak mari. Okey, jadi inilah adab yang ke-6. Justru saya ulangi ya, meskipun dalam satu kumpulan, meskipun salah satu majlis, sebab nanti kita akan baca dalil-dalil yang dibawa oleh mereka yang berkata berhujah untuk berzikir secara kuat apabila berjemaah. Mereka kata bila dah berjemaah mestilah kuat. Tak, bila berjemaah, contoh hadis ni, bila dalam halaqah, mereka secara perlahan, tak juga secara kuat. Dan zikir itu bukanlah dengan menggoyang-goyangkan kepala mahupun badan, kerana itu merupakan amalan agama lain, bukan amalan kita umat Islam. Kita berzikir dengan penuh rendah diri, penuh takut, penuh gemetar hati itu. Dan nak sebut apa konsert heavy metal tu, kesian pula orang kan. Okey, jadi itulah ya, 2 adab. Jadi total secara keseluruhan ada 6 adab. InsyaAllah kita akan sambung pula dengan menganalisa dalil-dalil secara hujah mereka yang berpendapat bahawa zikir ini adalah secara berjemaah, secara kuat dan serentak. Serentak ni unison, sama-sama sebut sama-sama ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya tinggalkan para penonton semua dengan pemandangan penerbangan approach and landing di London Heathrow. Maka sekali-sekala dapat cuaca yang baik, di mana kita dapat melihat kota ataupun bandar London ya, dan pendaratan di London Heathrow. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.